So, mukosa bahaya menyebabkan penyakit. Okay, ingatlah nama dia patogen. Okey, kita akan tengok teknik yang pertama lah, ya, iaitu teknik sorry saya silap eja ya, antiseptik pula. Teknik aseptik nama dia. Saya tersilap. Ni ejaan silap kelas. Bukan antiseptik, dia adalah teknik aseptik. Okey, iaitu prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen yang sedia ada. So ada 5 cara. Saya akan tengah satu persatu ya. Iaitu pertama pensterilan, yang kedua pendidihan, yang ketiga penggunaan antiseptik. Ni yang silap tadi ya. Sepatutnya teknik aseptik. Penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. So ada 5 cara untuk kita halang jangkitan patogen. Tadi saya dah terangkan patogen adalah marusma yang menyebabkan penyakit. So, kita tahu satu persatu ya. Okey, yang pertama pensterilan. Pensterilan ni adalah proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada satu objek atau persekitaran. Oh kelas, saya punya bateri nak habis. Macam dia gelap ya. Okey, so kaedah pensterilan ni, inilah dalam buku kamu pun ada. Ada 5 juga ya, sebenarnya ada banyak, iaitu haba, ya, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan penapis. So haba ni apa? Haba ni macam kita masak lah kelas, ya, masak air tu, ya. Ataupun autoclave ni apa? Autoclave ni satu, dia macam oven tapi dia bukan untuk masak makanan tu semua taklah ya. Autoclave ni kalau di tempat kerja macam saya di Makmal, kita ada autoclave juga. Kalau kamu tengok macam oven je, buka ya, kita masukkan apa yang kita nak masuk and then kita naikkan suhu dia lah. Okey, dia macam oven untuk apa? Untuk pensterilan. Nanti kamu buat eksperimen faktor-faktor tu, segala barang yang awak guna tu macam piring peti semua tu kita akan sepatutnya kita steril dalam autoclave dulu. Steril ni kita nak basmi, bahasa mudah dia basmi kuman lah. Sebenarnya nak basmi mikrob lah. Di hospital memang akan buat benda macam ni. Barang-barang hospital dia akan steril dululah. Tapi bahan yang tahan panas. Yang tak tahan panas tak boleh masuk lah, cair. Okay, so kat mama memang biasa buat benda ni. Dia panggil autoclave, tempat yang dia nak panaskan tu, jadi dia boleh set suhu. Tak perlulah kita nak nak masak dan sebagainya, tak perlu. Ya. Jadi ini kaedah haba dia panggil. Itu dia panggil autoclave. Ya. Nama alat yang digunakan. So bahan kimia je biasalah, sabun, bahan pencuci. Ya. Ini kaedah pensterilan. Lepas tu sekarang ya, awak asyik pergi mana, cuci tangan dengan hand sanitizer tu lah. Itu jenis kering. Saya suka yang basuh. Ni kita ambil tu cair dan kita basuh. Okey. Lepas tu sinaran. Sinaran ni sinar kita guna sinar ultraviolet, lampu ultraviolet memang warna ungu lah. Ataupun secara semula jadi cahaya matahari kita lah. Ya. Okey, tekanan tinggi, periuk tekanan yang kita gunakan pressure, tekanan. Penapis ni penapis mikron, maknanya penapis yang sangat kecil, dia boleh tapis. Contoh penapis air kita, sekarang ni semua ada penapis air. Kalau tak ada penapis air macam tak logik je kan. Banyak orang ada sebab air kita sekarang ni keruh. Kita tak payah tempat lain lah, cikgu kat Risa ni memang masalah air. Kita orang ada sampai 2 air penapis. Satu kat luar, satu kat dalam rumah. Kat luar tu untuk air yang mentah tu saja. Kalau tidak, mandi dengan air yang coklat tu kan. Memang terjadi dulu macam itulah kat cikgu ya. Gatal-gatal je di badan. Okey, yang kedua penapis untuk kita terus minum. Penapis untuk terus minum tu biasa ada penapis mikron ni kelas. Kalau kamu tak dalam buku teks, dia digunakan untuk menapis zarah-zarah seni sehingga nampak 0.1 mikrometer hingga 10. Kecil lah. Dia boleh menapis mikrob, bakteria ya. Yang kecil-kecil tu. Virus biasanya tak boleh lah, virus lebih kecil lagi ya. Tapi virus jarang ada dalam air kita, dia suka hidup dalam benda hidup kita manusia ya. Jadi itulah penapis mikron ya. Kamu tak nampak dalam keadaan sebenar ni, dalam alatan kita sebenarnya. Boleh kelas? Kaedah pertama, pensterilan. Okey. Okey, kaedah kedua, pendidihan. Pendidihan ni macam cikgu kata dia macam masak air tu je lah.
Sebab tu orang nak minum air kalau tak ada penapis memang kena masak. Air tapis tak payah masak lah. Sebab air tapis nak masak apa lagi. Sebab dia dah ditapis dengan apa, sehingga sekecil-kecilnya dia boleh tapis. Cuma weather Safia pun left. Aman dah left ni. Tapi air dia tak galak masak. Cuma saya dengar dari segi khasiat mineral dah kurang Itu penapis air. Air biasa kena masak. Wajib masak. Kalau tidak, kamu sakit perut. Wajib masak. Ni dia botol susu adik. Botol susu anak-anak lah. Adik ke adik kamu ke, anak kamu nanti ke. Yang botol susu biasanya dia tahan haba lah Ni macam Perserilan lah. Kita memang dah buat pun Perserilan ni. Cuma kamu tak tahu tu nama dia Perserilan. Kaedah pendidihan. Cikgu, kalau panaskan dulu supaya kalau di botol air susu tu memang yang baru kan? Yang macam baru belilah. Kalau dah. Tak adalah. Tak mesti yang baru ke yang lama sentiasa. Kalau siapa ada adik kecil ataupun tengok anak saudara, mak kamu ataupun kakak kamu mesti sentiasa buat benda ni. Memang kena buat selalu. Bukanlah hari-hari, maknanya seminggu sekali ke, 2-3 hari sekali ke. Sebab kalau tak buat macam tu, susu adik kamu tu penuh dengan nutrien dia. Memang bakteria suka. Sikit perut lah adik kamu. Macam tu. Memang kena buat. Sebab botol susu ni tempat dia suka duduk lah. Susu tu nutrien dia. Kita pun suka nutrien susu dengan rasa dia, dengan banyak khasiat dia. Mikrob pun suka. Memang kena saya buat. Bukan botol baru je. Botol lama pun. Sebab tu kena cari botol yang tahan betul lah. Biasanya botol susu ni dia tahan haba. Cari yang berkualiti supaya kita boleh buat Perserilan ni lah. Biasanya botol susu okey. Saya jarang lah dengar botol susu yang cair kecuali yang murah-murah tu saya tak pastilah. Ni wajib buat. Banyaklah benda kalau cerita pasal Perserilan ni. Bahan kita nak bagi dia tahan lama Okey, pendidikan simple saja macam masak air je. Okey, yang ketiga kan, antiseptik. Antiseptik pun sama, kamu dah biasa dah luka bubuh ubat kuning, Ni lah ubat kuning tu, Ariflavin nama dia. Ni saya dah letak gambar dia. Macam mana ubat kuning ni saya dah ambil dari internet. Ni. Inilah ubat kuning rupa dia. Kamu ambil kat planet tu, luka bubuk. Bahan kimia disapu pada permukaan kulit atau luka untuk membunuh atau mencegah jangkitan patogen. Ingat balik patogen tadi. Semua yang boleh menyebabkan penyakit. So ni antiseptik pun kamu dah biasa buat. Povidone. Ni pun dia punya, inilah ubat dia Sama juga. Okey, alkohol isopropyl 70% ni biasanya kalau macam doktor dia nak cocok kita, dia sapu dulu. Dia nak cegah jangkitan patogen baru dia cocok. Sebab jarum ni pun tempat kesukaan mikrob lah. Sebab kita dia bubuh ubat ke apa, itu makanan dia sebenarnya. Sebab tu jarum sekali je guna. Tak boleh 2-3 kali, tak boleh basuh pun jarum sebenarnya. Buang je. Tak boleh di-recycle. Bahaya. Okey, ni antiseptik lah kelas. Sama ada untuk bunuh ataupun mencegah. Okey, seterusnya yang keempat, disinfectant pun biasa guna. Bahan kimia digunakan untuk membunuh mikrosema iaitu patogen pada benda bukan hidup. Contohnya cuci lantai, longkang, kolam renang, tandas, pencuci yang kita guna untuk cuci benda-benda yang kasar tu. Okey? Jangan sapu pada kulit ataupun ketika kamu luka. Okey? Inilah bahan dia. Bahan peluntur, hidrogen peroksida, cair klorin, termasuk alkohol klorok tu, iyalah tu kelas. Klorok kan bahan kuat. Nak hilangkan kotoran pada baju kamu. Lantai pun boleh, tandas pun boleh sebenarnya. Klorok tu. Murah dan menjimatkan. Cuma dia tak bau harum je lah. Apa nak cuci tandas dengan kos yang murah, gunalah klorok tu. Bubuh air sabun, beres. Biarlah dulu sekejap. Okey, ini dipanggil disinfectant. Untuk cuci pada benda bukan hidup dan agak sukar nak cuci dengan sabun biasa Faham tak kelas? Ini dah yang keempat lah. Cikgu. Okey. Ya. Kalau nila tu bukan? Bila pula dia jadi pencuci? Kamu ni. Nila tu macam pewarna nak. Nak bagi
Bagi saya lah, nila tu sebenarnya nak bagi baju kamu nampak bersih. Jangan banyak, sikit je. Kalau pakaian kita lama, pakai putih biasanya lah kita buat tak buat pakaian orang lain. Pakaian lama macam saya kes maya dah lama-lama, saya cuci elok-elok, bersih-bersih. Hilang ke tak lalat tu saya guna Clorox lah, tak lalat pada kes maya kita tu kan. Sebab kita rambut basah-basah, kita pakai kes maya kan. Dia akan jadi kulat lah kalau kita lambat cuci. Seminggu sudah lah. Betul kes maya ni paling lewat pun seminggu je. Ya, kalau boleh cuci 2-3 hari sekali, okey. Seminggu paling lewat. Masuk minggu kedua, habislah bintik-bintik. Ya, sebab kita perempuan rambut basah tu tak nak lari. Ya, lepas mandilah. Kecuali kamu tak basuh rambut lah. Saya memang jenis basuh rambut. Ya, hari-hari saya basuh. Tak boleh saya pening kepala. Rambut saya boleh. Apa dia? Orang lelaki tak apa, bukan pakai tudung. Yang perempuan. Ya. Rambut saya pun tak ada, tak apa. Kalau ada rambut lain kita. Okey, jadi kain sembahyang tu lah kalau nak cuci, memang kena guna Clorox, disinfectant tu. Kena rendang dulu. Kalau saya rendang semalaman, rendang tapi saya rendang kepala je lah. Malah nak bergalai sebab Clorox ni dia boleh menyebabkan pakaian kita koyak, cepat koyak, reput. Itu masalah dia. Tapi handam mencuci kotoran. Yang bintik-bintik tu boleh hilang. Tapi saya campur sabun sikit. Kopiah, lelaki suka pakai kopiah kan. Basah-basah rambut kan. Tak ada rambut, kata rambut tak apalah yang ni. Memang bintik-bintik hitam kan. Cuci dengan Clorox. Ya, bubur Clorox, buah air, bersabun sikit. Tunggulah 24 jam ya. Besok ni baru basuh. InsyaAllah dia tanggal hitam. Okey. Jadi nila bukannya, nila tu lebih pada pewarna. Pakaian kamu akan nampak baru. Macam saya nampak baru sikit kesemayang saya suka rambut nila. Dia tak nampak biru sebenarnya, dia nampak baru je. Shiny-shiny sikit. Itu nila lah. Jangan berbanyak sebenarnya nila ni. So dia bukan disinfectant ya. Jangan salah sangka. Okey, last kali sinaran. Okey. Sinaran ni dia akan mati ya kalau patogen bila terdedah pada sinaran yang mengion seperti sinar gamma radioaktif, sinar X macam X-ray tu, dan sinar ultra ungu. Sinar ultra ungu ni kalau yang sebetulnya cahaya matahari lah. Dia buatan dia yang lampu warna ungu lah ya. Dia akan menembusi ke dalam sel makrosoma dan memusnahkan dia. Kuat sinaran ya. Peralatan bedah memang disediakan dengan sinar gamma untuk membunuh patogen. Alat pembedahan di hospital tu dia guna sinar gamma. Sinar kuat ya. Sinar gamma ni dia boleh bunuh sel kanser. Yang dia boleh digunakan untuk pensterilan alat-alat pembedahan. Okey. Sinar ultra ungu seperti saya tunjukkan dalam gambar ni adalah lampu ultra ungu yang digunakan dalam teknik aseptik. Teknik kita teknik mula-mula tadilah. Teknik untuk mencegah ya, untuk mencegah dan merawat penyakit sebabkan makrosoma ya. So dalam buku teks kamu dia tunjuk gambar sinar ultra ungu untuk okey ni dalam bilik pembedahan ni, bukan bilik pembedahan ni, ini untuk diagnos penyakit ni. Sinar ultra ungu daripada lampu ultra ungu digunakan dalam teknik aseptik. Kalau tengok bilik tu warna ungu. Dia guna lampu warna ungu lah, ultra ungu ya. Ini kalau siap saya bilik untuk dipanggil MRI untuk cek masalah tulang, kelenjar, kanser. Ni lah. Okay. So digunakan teknik sinaran, teknik yang kelima ni. Okay. Ni saya ambil daripada internet, saya ambil ultra ungu punya ni lah. Lampu betul ya. Okey, itu 5 teknik lah. Dah habis dah pun sebenarnya ya. Cara-cara dia merawat dan mencegah jangkitan patogen. Kita juga nak tunjuk yang lain ya. Kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey. Lama ya, ada beberapa cara. Kita tunjuk antibiotik ya. Antibiotik ni apa? Biasalah kamu pergi klinik sakit dapat antibiotik. Kumpulan ubat yang digunakan untuk melawan jangkitan bakteria dengan membunuh atau merencatkan pertumbuhan atau menghalang pembiakan dia. Contoh penicillin, streptomycin yang kamu dapat bila kamu klinik lah. Itu nama dia antibiotik. Okay. So sebenarnya apa antibiotik ni? Dia sebenarnya buat daripada bakteria ataupun kulat. Dan untuk merawat penyakit ni disebabkan oleh bakteria dan kulat sahaja sebenarnya. Okay. Okey, benda kerintangan antibiotik ni. Ni apa masalah dia? Ada kan dalam buku teks kamu tu kan, apa itu antibiotik dia bagi iklan tu kan? Okey, kerintangan antibiotik ni kelas ya. Ni masalah yang kalau kamu doktor kata makan sampai habis antibiotik. Tapi kamu bila dah sihat, kamu tak makan habis.
Biasanya dalam seminggu untuk kita habiskan ataupun 5 hari. Banyak orang banyakkan dah sihat tak makan. Itu masalah dia. Dia akan menyebabkan berlakunya kerintangan antibiotik. Sebab tu penting ya, nak ambil antibiotik ni jangan sembarangan. Jangan pergi klinik minta antibiotik. Ya, jangan beli. Hanya doktor saja boleh bagi berdasarkan dia tengok penyakit kita. Okey? Dan makan sampai habis tu kena ikut. Ikut nasihat doktor, ikut arahan ubat tu. Kalau tidak, akan berlaku kerintangan antibiotik. Ya? Nampak dia kata, amalan tidak menghabiskan antibiotik apabila berasa sakit dah reda. Menyebabkan berlakulah. Okay, dia berlaku apabila mutasi bakteria berlaku dan menyebabkan antibiotik itu hilang keupayaan untuk melawan penyakit. Ya? Antibiotik tu dah tak boleh nak lawan bakteria tu dah. Yang bakteria tu dah handak dah ya. Apabila antibiotik diambil, okay, bakteria yang sensitif dia tak rintang antibiotik lagi. Maknanya kita bagi dos yang pertama ni, dia dah tak ada apa-apa dah. Ya? Jadi, bakteria yang kebal atau rintang antibiotik yang tinggi dah membiak. Jadi bila dah antibiotik makan, bakteria tak ada apa-apa, dia makin banyak lah. Makin membiak-biak ya. Ini menunjukkan bahawa penggunaan antibiotik berulang akan meningkatkan bilangan bakteria yang rintang antibiotik. Sebab kalau bagi satu antibiotik, kita kata saya sakit tekak, saya tak habiskan. Okey, 3 bulan nanti saya sakit lagi. Okay, doktor bagi antibiotik yang sama. Antibiotik tu dah tak berkesan untuk bunuh bakteria tu. Itu masalah dia. Ya? Jadi bila dah tak berkesan, doktor akan tambah dos antibiotik. So kita makan antibiotik untuk yang dos yang tinggi. Dan benda tu kan tak elok untuk kesihatan kita. Kita tak habis lagi, berlaku lagi. Itu dia panggil kerintangan antibiotik. Maksudnya antibiotik tu dah tak boleh, tak kesan lagi nak bunuh bakteria tersebut. Dia panggil lah, ni gambar antibiotik lah ya. Ni iklan lah. Iklan apa dia antibiotik, kenapa tak berkesan. Banyak ni keluar oleh Kementerian Kesihatan. Penting kita tahu antibiotik tu perlu tak kita makan. Dan kalau kita makan, kena ikut nasihat doktor. Makan sampai habis mengikut waktu yang diberikan. Ya, jadi kita tak nak kita ambil berlebihan antibiotik lah. Ya, penggunaan antibiotik tidak tepat ya, merawat jangkitan disebabkan ada warna. Ada juga ya. Sebenarnya demam sesama, ya. Ada apa? Sebab bila kena antibiotik cocok ada tu yang suntik tu ni. Ada belaka, makan ubat ada, cocok antibiotik ada. Yang cocok. Tapi biasanya doktor bagi bentuk pil je lah. Actually cocok tu biasanya bukan antibiotik. Ada tapi dia itu lebih pada vaksin. Untuk tajuk kamu ni dah tak ada dah vaksin ya. Antibiotik ni biasanya dalam bentuk pil. Okay. Jadi apa tu? Kita tak naklah berlaku kerintangan ni ya. Menyebabkan apa dia dah tak boleh bunuh bakteria tersebut ya. Bahaya sangatlah. Kita akan terdedah kepada lebih banyak penyakit lagi dia kata ya. Jadi satu lagi dia kata masalah kita ni bila kita ambil antibiotik untuk penyakit yang tak sesuai. Contohnya demam sesama. Demam sesama ni virus. Dia sebenarnya tak perlu antibiotik. Okay, antibiotik ni untuk penyakit disebabkan oleh bakteria. Contoh saya sakit tekak, ada jangkitan bakteria, baru boleh beri. Ya? Tak boleh sebabkan demam. Okay, nampak ni. Tahukah anda jangkitan sakit kongkong disebabkan oleh bakteria. Ya? Jadi demam sesama tidak berkesan untuk merawat, antibiotik tak sesuai untuk merawat demam sesama. Nampaknya ni iklan yang tepi ni. Antibiotik tidak mengurangkan tempoh jangkitan sesama. Boleh menyebabkan kesan sampingan berbanding ubat lain. Betul, ada orang alah pada antibiotik. Boleh menyebabkan alahan, boleh menyebabkan sesak nafas. Ya? Nampak? Kuman yang menyebabkan sakit kerongkong, bakteria 15% je. Sebenarnya virus 80%. Virus tak boleh guna antibiotik. Sebab dia, antibiotik bukan untuk merawat virus. Biasakan banyakkan buat pada bakteria untuk merawat penyakit sebabkan oleh bakteria sahaja. Tapi 60% penduduk Malaysia mengharapkan antibiotik ketika demam sesama. Betul. Kita demam sesama ni kita harap antibiotik. Minta antibiotik ke doktor. Doktor pergi ikut je. Atau doktor tu tahu. Dia memang tahu pun sebenarnya ya. Tak boleh bagi antibiotik pada orang demam sesama semata-mata. Tak boleh. Demam sesama ni sebenarnya elok cegah. Kita nak demam sesama tu kita dah ada tanda dah. Apa dia? Yang buat batuk tu. Buat batuk, itulah tadi dia kata sakit tekak kan. Sakit tekak boleh berpunca pada bakteria. Tapi macam kamu tengok ni, cikgu punya iklan ni. Bakteria ni 15% sebab dia.
Virus tu 80%. Itu sebab dia. Jadi maknanya sakit tekak ni bukanlah punca utama bakteria, lebih pada virus. Jadi pun tak berapa sesuai untuk ambil antibiotik. Macam saya kalau batuk, boleh berbulan-bulan lah. Bagilah antibiotik apa pun tak baik. Saya kena makan ubat batuk sampai 2 botol, itu pun ubat batuk yang rahsia dengan saya. Saya biasa saya beli sendiri lah. Ubat doktor tu saya pandang sepi lah sebab habis berbotol-botol memang takkan baik kalau ubat doktor. Saya ada ubat batuk saya sendiri yang biasa saya beli kat farmasi je. Itu je yang rahsia dengan saya. Yang lain tak rahsia. Ya? Jadi sebenarnya tak perlu pun. Kalau kita ada tanda-tanda nak demam semua, kita banyakkan minum air, ambil vitamin C. Minum lemon dan campur madu. Kalau pada awalnya, insya-Allah tak ada melarat lah. Okey? Sakit tekak kena banyak minum air masak. Ya, minum air masak bukan air manis, bukan air sejuk. Ya. Ada apa? Cikgu, kalau Panadol tu antibiotik. Ya Allah. Panadol tu ubat, bukan antibiotik. Antibiotik dia tulis antibiotik. Doktor selalu pesan makan sampai habis. Mesti dia cakap punya. Ataupun situ tulis makan sampai habis. Biasanya dalam Cikgu, Panadol tu paracetamol. Panadol, paracetamol. Tapi semuanya untuk ubat demam. Dia ada dos dia. Saya tak boleh kata Panadol tu paracetamol. Biasanya semua orang anggap ubat demam tu Panadol. Sebab Panadol tu jenama sebenarnya kelas. Jenama Panadol. Macam ubat gigi lah semua orang anggap Colgate. Ada ubat gigi bukan ni Colgate. Colgate tu jenama. Ada Colgate tak orang tanya nak? Colgate tu ubat gigi jenama Colgate. Panadol pun sama. Jenama dia tu. Ini ubat demam. Bukan antibiotik. Boleh faham tak kerintangan ni? Kerintangan antibiotik. Boleh. Ni lagi lah. Ni saya ambil iklan-iklan daripada internet yang dikeluarkan oleh kementerian kita lah. Boleh baca sambil kita tengok kenapa kita jangan suka-suka ambil antibiotik. Nampak ada minggu kesedaran antibiotik lagi minggu kesedaran antibiotik antarabangsa. Sama-sama mencegah kerintangan antibiotik. Nampak ni. Jangan ambil apabila pergi jumpa seorang, tak jumpa doktor, pergi ambil sendiri. Jangan simpan dah lama. Ada orang tu simpan, lepas tu makan pula. Dah tak habis tu makan pula. Tu penyakit lah tu. Tapi saya suka buat macam tu. Puas saya marah dia. Dia dah sihat, dia tak makan habis. Lepas tu berbulan-bulan lepas tu dia makan pula bila dia demam. Tu saya geram. Dah tak boleh, lepas tu buang je. Habiskan antibiotik dalam masa yang ditetapkan. Jangan ambil antibiotik untuk tujuan merawat jangkitan virus. Demam sesama tak boleh lah. Jangan berkongsi antibiotik dengan menggunakan, contoh tak habis, saya demam, suami saya bagi, tak boleh kongsi antibiotik untuk diri kita je. Amalkan kebersihan diri bagi mengelakkan jangkitan dan penyebaran jangkitan. Ada apa kelas nak tanya? Tak ada, Cikgu. Okey, sikit lagi cikgu nak habiskan. Iaitu kaedah yang kedua, antifungal. Tadi antibiotik kan? Ini antifungal. Antifungal ni adalah anti kulat. Ubat anti kulat, racun kulat farmasi ni yang digunakan untuk merawat penyakit mycosis seperti kutu air, kurap, kandiasis, seriawan jangkitan sistemik seperti radang, meningitis, cryptococcus dan lain-lain, penyakit pelik-pelik nama Okey, biasanya kita kena ambil antifungal ni boleh belilah kat farmasi ataupun kalau tanpa preskripsi ni kita beli sendiri, kalau preskripsi ni kita jumpa doktor lah. Okey. Ni antifungal penyakit disebabkan oleh kulat. Biasanya apa? Kurap. Apa lagi? Panau. Itu kulat lah tu. Lepas tu kita kena cari ubat antifungal. Kutu air nampak ni. Okey. Kat buku ada tak rasanya dia tulis athlete foot. Dapat kata kat kaki tu kita guna antifungal. Tengok buku surat 40 kelas. Athlete foot. Dapat kata kaki. Okey, satu lagi antiviral. Yang ni untuk jangkitan virus. Antibiotik untuk bakteria. Antifungal tadi kulat. Okey, antiviral disebabkan oleh virus. Kita nak rawat penyakit jangkitan virus, bukan bakteria
dan digunakan untuk jangkitan virus sahaja. Bukan semua virus tertentu sahaja. Dia tidak memunahkan patogen, sasaran mereka sebaliknya menghalang perkembangan. Dia tak musnah, cuma tak bagi benda tu terus membiak je. Jadi untuk apa? Untuk menangi virus HIV, herpes ni penyakit kelamin tak silap saya, virus hepatitis B dan C, dan virus influenza A dan B. Sebelum kita COVID ni, kita memang dilanda virus influenza demam tu tapi tak adalah seteruk virus COVID-19 ni lah. Okay, ni kita guna antiviral. Ini contoh antiviral yang saya ambil dari internet lah ya. Ni untuk sesama tak silap saya. Apa betul? Bukan ambil antibiotik ya, antiviral. Tapi sebenarnya kalau di luar negara, doktor dia orang tak mudah bagi antibiotik. Sebab dia tahu antibiotik ni tak baik untuk sistem tahanan badan kita. Sebab kita bergantung pada ubat. Okay. Ni saya ambil daripada ni lah, daripada buku kamu lah. Ya. Kayak antaranya disebabkan oleh virus Varicella zoster. Kita gunakan antiviral. Dah habis dah guna. Habis dah kelas tajuk kita. Ada apa nak tanya? Tentang cara rawatan dan pencegahan. Saya. Ada apa? Kalau apa tadi tajuk kita saya lupa. Tengok buku kat mana? Pencegahan dan rawatan penyakit disebabkan oleh mikrop. Ada apa nak tanya? Kalau vaksin tu, cuba cikgu terangkan pasal vaksin tu yang COVID-19 ni. Kenapa? Apa dia punya apa yang cakap dia punya kekuatan tu, kelebihan kita ambil vaksin tu. Vaksin ni sebab Sibu kamu dah tak ada vaksin. Sibu dulu ada cerita pasal vaksin. Vaksin ni untuk meningkatkan antibodi dalam badan kamu untuk melawan penyakit apa. Contohnya kalau untuk COVID ni untuk melawan penyakit COVID tu lah. Virus COVID tu lah. Okay. Vaksin ni sebenarnya kamu dah kena cocok daripada bayi lagi. Sampai sekarang pun masih kena cocok. Tadi pun budak dekat tempat yang nak ambil duit kena ambil borang thalassemia. Ya, kena cocok untuk cocok thalassemia tu. Jadi maknanya vaksin ni untuk mencegah penyakit tu lah. Jadi yang vaksin kita nak ambil untuk COVID-19 ni untuk mencegah penyakit COVID-19 lah. Kita ada sistem pertahanan badan kita. Dia bukan bina, dia merangsang antibodi badan kita. Badan kita dah ada antibodi sebenarnya jadi kelas sebenarnya. Tapi dia merangsang secara luaran. Ni kalau seribu lama vaksin ni dipanggil keimunan aktif buatan. Kita buat dia and then kita masukkan dia dalam badan kita untuk meningkatkan antibodi kita. Dia buat pada apa? Dia buat pada virus juga. Virus yang dilemahkan. Patogen yang dilemahkan, ada cara dia lah secara kimia, secara makmal. Dan dia digunakan untuk meningkat antibodi kita supaya boleh lawan penyakit COVID-19 tu lah. Dan saya ada dengar dia 2 kali cocok lah. Apa? Untuk meningkatkan antibodi dalam badan kita. Antara cocok pertama dan kedua tu, siapa cakap sebulan ke berapa bulan dia punya tempoh. So dia kena ada 2 kali cocok untuk meningkatkan antibodi dalam badan untuk melawan penyakit disebabkan oleh COVID-19. Sebab tu orang yang berisiko dulu ambil. Para doktor, frontliner, askar semua boleh dia orang ambil dulu. Dengan orang yang sakit. Orang yang sakit kronik dan umur 50 tahun ke atas mereka ambil dulu sebab mereka ni kalau frontliner tu dia terdedah pada bahaya lah. Ya, dia memang berhadapan bekerja dengan manusia kan. Kalau orang yang sakit ni, sakit kronik ni sebab dia berisiko. Ya. Jadi mereka pun digalakkan ambil dulu untuk fasa pertama ni. Ya, fasa pertama frontliner dengan mereka yang berisiko. Siapa berisiko? Orang 50 tahun ke atas, warga emas dengan orang yang ada penyakit kronik. Penyakit jantung, darah tinggi tu dia orang ambil dulu. Okey? Kamu mungkin fasa kedua lah, pelajar fasa kedua sebab bawah 18 tahun.
Saya yang sihat fasa ketiga lah. Fasa ketiga ni hujung tahun ke tahun depan baru dapat. Tujuan ni untuk tu lah. Vaksin ni nak cegah penyakit. Supaya penyakit tu tidak mudaratkan kita. Sebab tu sekarang ni saya pun tak pastilah sebab ada orang anti vaksin kan. Dia cerita pasal tak halal dan sebagainya, risiko. Tak tahulah sejauh mana kebenaran dia. Dan memang dekat Malaysia ni ada orang anti vaksin. Dia tak ambil vaksin daripada bayi lagi anak dia. Tetapi bahayanya dia boleh menyebabkan, contohnya kita dah ambil vaksin untuk elak penyakit TB. Dia tak ambil, so dia berisiko untuk kena. So kita yang yang ada ni insya-Allah tak kenalah. Kecuali antibody kita lemah lah ya. Jadi sekarang masalahnya kenapa dekat Malaysia ni penyakit TB, penyakit batuk berdarah tu semakin meningkat kes dia. Punca dia sebab pendatang asing datang ke Malaysia, mereka mana ada cucuk vaksin negara mereka. Mereka negara susah kan. So mereka berisiko untuk dapat TB. TB ni kelah dia bahaya sebab dia boleh berjangkit melalui udara. Pada orang yang badan dia lemah, walaupun kita dah cucuk vaksin, juga berisiko untuk dapat lah. Itu masalah dia. Tu orang kata bila kita tak cucuk, kan orang marah kan. TB pun kecoh. Kita tak cucuk anti vaksin tu untuk lawan COVID-19 tu, dia menyebabkan risiko untuk orang lain kena. Contohnya dia kena, orang lain yang mungkin badan lemah, orang tua, orang sakit, dia berisiko untuk dapat juga. Sebab antibody dia tak kuat. Itu sebab dia. So, saya pernah pergi Mekah, saya ada ambil 2 cucukan. Saya pernah ambil. Vaksin tu saya ambil tu. Sebab untuk elak penyakit yang berbahaya yang melibatkan otak, saraf otak dan boleh menyebabkan kematian. Saya ambil 2. Satu yang wajib yang menyebabkan jangkitan otak, yang tu memang wajib ambil. Satu lagi saya ambil untuk elak demam. Sebab kita bercampur dengan berjuta manusia. Ni masa saya gaji dululah 2016. Saya ambil 2 vaksin. Satu yang wajib untuk elak jangkitan otak. Satu lagi yang untuk elak demam yang inilah yang boleh memudaratkan. Sebab orang Malaysia ni badan dia tak kuat manalah banding negara lain. Macam India, orang Afrika, dia orang tak ada vaksin-vaksin pun. Pergi datang pun jalan kaki. Datang pun naik bas. Tak ada asrama, tak ada hotel. Tidur berdiri pangan, tepi masjid. Mereka memang tahan lah. Tahan sebab dia orang berada di tempat yang susah. Kering, panas. Dia tak macam kita lah mudah kena penyakit. Dia orang batuk demam pun payah. Orang batuk demam ni orang Malaysia je. Sebab sistem tahanan badan kita tak kuat. Jadi untuk vaksin ni memang kena ambil lah pada pandangan saya lah. Kalau dah kata halal, dia mereka dah buat kajian secara saintifik. So kita ikut sajalah. Jangan kita menyusahkan orang. Itu pandangan saya lah. Ya. Kan tahun lepas kan kita kan ada cucuk talismia kan. Lepas tu kalau ada lagi yang tak cocok tu macam mana? Kan tahun lepas kan ada cucuk talismia tu kan. Oh, talismia. Lepas tu contohlah tak cocok kan. Ada orang tak ambil? Ada orang tak ambil. Apa kesan dia? Talismia ni dia bukan penyakit jangkit. Dia talismia ni melibatkan darah kan. Darah dia melibatkan darah tak silap saya. Dia penyakit keturunan kan. Dia kategori dia ambil darah. Ambil darah. Yelah dia melibatkan darah dan dia adalah penyakit keturunan. Jadi dia bila penyakit tak jangkit dia tak berisiko pada orang lain. Cuma kalau jodoh kamu esok lah kamu berkahwin dengan orang yang pembawa ataupun pengidap. Itu saja. Anda nak kena kenal pasangan kita. Anak. Lepas tu sekarang nak kahwin bukan saja kena check virus HIV tetapi kena check thalassemia tak silap saya sekarang ni. Syarat dia. Nampak? Siapa pula bercakap tu. Okey nampak tak ya? Jadi thalassemia ni dia tak berjangkit jadi tak perlu takut pada orang yang tak ambil. Cuma risikonya bila dia adalah pasangan kamu. Macam tu. Bukan risiko pada kamu, risiko pada keturunan kamu, pada bayi kamu. Boleh jadi dia mendapat benda yang sama lah. Kalau kalau kamu adalah pembawa ataupun pengidap. Pembawa ni perempuan sahaja, lelaki tak ada pembawa. Lelaki sama ada sihat ataupun mengidap. Perempuan dia sama ada dia sihat, dia mengidap, dia pembawa. Itu macam tu.
Pembawa pun berisiko juga nanti. Masalah pada kandungan, gugur dan sebagainya. Yang saya kata tadi TB, tuberculosis. Kalau orang TB yang ni kamu dah dapat, dah memang dapat vaksin ni daripada kamu kecil lagi. Masalah TB ni dia boleh berjangkit, tu je. Dia boleh berjangkit melalui udara. Sebab dia batuk dan dia berdarah. Dan bila batuk, udara. Apa dia? Apa dia nak tanya ni? kalau orang tu dia ada thalassemia, dia tak boleh ada anak. Ya. Sebab dia ada anak. Tak boleh ada anak. Masih Dia tak boleh. Tak boleh ada Boleh. Boleh. Dia ada anak tak ada anak ni dia tak ada kaitan dengan thalassemia. Cuma dia berisiko Keturunan. untuk mewarisi penyakit tu pada anak. Macam tu. Tapi orang yang ada thalassemia ni dia ada banyak masalah lah sebenarnya. Kalau dia mengandung, mungkin bayi tu cacat, mungkin dia tak cukup darah. Dia ada banyak masalah kesan-kesan kesihatan pada dia. Terutama masa mengandung memang nampak lah. Tapi benda ni ialah kuasa Allah. Kalau Allah nak bagi, dapat je. Tak ada masalah. Tapi anak tu berisiko untuk mewarisi penyakit dia lah. Itu je lah.